akan bincangkan ialah the indefinite integral. Terdapat 3 teorem bagi properties of the indefinite integral. Teorem yang pertama, a constant factor can be moved, curve and integral sign. Seperti yang kita dapat lihat, dia integrate C, fx dx. C ni ialah constant, so dia boleh jadi any value. Dia akan dapat C fx plus C. Kalau kita integrate sesuatu, kita akan plus C dekat hujung. Sebab tu adalah wajib. Teorem yang kedua, an antiderivative of a sum is the sum of the antiderivative. Di sini dia integrate dua fungsi. Dia integrate fx plus gx dx sama dengan fx plus gx plus C. Plus C, wajib. Teorem yang ketiga pun sama, cuma dia guna tolak. An antiderivative of a difference is the difference of the antiderivative. Dia integrate fx minus gx dx equals to fx minus gx plus C. Nanti kita akan tengok example. Di sini ada beberapa formula untuk integration. Kita akan jawab example based on formula yang disediakan lah. Ada 14 formula yang disediakan. Di sini saya ada sediakan beberapa example. Ada 3 example yang saya sediakan. Kita akan jawab example ni based on formula yang saya sediakan juga tadi di slide sebelum ni. Okey, soalan yang pertama, dia integrate 4 cos x dx. Okey, kita balik kepada formula tadi. Kalau integrate cos, kita dapat apa? Okey, di sini kita dapat tengok kalau integrate cos, kita dapat sin ni. Formula nombor 3, dia integrate cos, dia dapat sin x plus C. Okey, kembali kepada soalan tadi. Okey, di sini saya membagi tahu teorem yang kita guna sekarang adalah teorem yang pertama tadi. Ini kan 4 ni adalah constant, cos x ni adalah fx dx. Jadi kalau kita integrate 4 cos x dx, kita akan dapat 4 ni constant kan, jadi tulis jak balik. Cos kita integrate dapat sin x plus C. Next. Okay, soalan yang seterusnya, di sini dia integrate dalam kurungan x tambah x kuasa 2 dx. Kita boleh kasih pisah dia kepada menjadi integrate x dx tambah integrate x kuasa 2 dx. Okey, macam yang kita nampak, ini sebenarnya dia teorem nombor berapa? Ya, teorem nombor 2. Sebab dia guna tambah. Jadi, kalau kita integrate x, kita akan dapat x kuasa 2. Sebab kalau integration, kuasa mesti tambah 1 per dengan kuasa balik. Jadi, dia dapat x kuasa 2 per kuasa dia 2. Tambah, kalau integrate x kuasa 2, dia dapat x kuasa 3. 2 tambah 1 kan? X kuasa 3 per dengan kuasa dia balik 3. Plus C. Sini wajib. Plus C wajib. Next. Okey, soalan yang ketiga iaitu soalan yang terakhir. Dia integrate dalam kurungan 3x tambah x kuasa 2 tolak x kuasa 4 dx. Di sini kita guna dua operasi iaitu tambah dengan tolak. Kita kasih pecah dia akan jadi integrate 3x dx tambah integrate x kuasa 2 dx tolak integrate x kuasa 4 dx. Okey, kalau kita integrate 3x kuasa mesti tambah dengan 1 kan? Jadi 3x kuasa 1 tambah 1. Jadi dia dapat 3x kuasa 2 per dengan kuasa balik iaitu 2. Tambah integrate x kuasa 2. 2 tambah 1 dia dapat x kuasa 3 per dengan kuasa balik iaitu 3. Tolak integrate x kuasa 4. 4 tambah 1 dia akan menjadi x kuasa 5 per dengan kuasa balik iaitu 5 tambah C. Next. Seterusnya kaedah yang boleh kita gunakan dalam pengamiran ini ialah kaedah dalam penggantian. Jadi dalam kaedah penggantian ni selalunya metod yang kita gunakan adalah U substitution, penggantian dalam sebutan U. Di sini ada beberapa cara lah untuk kita gunakan metod ni. Cara yang pertama, kita akan cari function mana yang sesuai untuk kita jadikan dalam sebutan U. Seterusnya kita akan cari pembezaan dalam sebutan U itulah untuk sesuaikan kepada soalan. Step yang kedua pula, kita akan gantikan soalan tu dalam sebutan U yang sudah kita cari tadi di step pertama. And then step yang ketiga, kita akan kamirkan seperti biasa. Tetapi jawapan akhir kita akan tukarkan dalam sebutan X seperti mana yang soalan maulah. Okey, di sini kita ada satu contoh untuk kamirkan di mana dia minta kamirkan cos 5x dx. Okey, di sini yang saya nampak sesuai untuk kita jadikan dalam sebutan U ialah 5x. Okey. Jadi U sama dengan 5x, kita bezakan du over dx jadi 5. Kita akan sesuaikan dx ni jadi kita pindahkan du ke sebelah jadi du over 5.
Seterusnya macam kita ikut tadi, step yang kedua kita akan gantikan semua dalam sebutan U lah. Sepatutnya kamirkan cos U du over dx. And then 1/5 tu kita akan keluarkan ke depan. Jadi kamiran cos U du. And then kita tahu cos U kalau kita kamirkan dia akan jadi sin U. Jadi 1/5 sin U plus C. Dan sebut dalam step yang ketiga tadi kita akan dapat jawapan akhir dalam sebutan X, di mana kita akan tukar balik U, iaitu 5X tu kepada 1/5 sin 5X plus C. Okey, di sini kita ada contoh yang kedua, di mana kamiran 5X, square root X minus 1 dx. Okey, kita akan jadikan X minus 1 sebagai U. Du over dx ialah 1, jadi du sama dengan dx. Untuk yang X sama dengan du tambah 1 yang saya buat di sini ni, sebenarnya saya ingin selaraskan dia punya sebutan lah, supaya kita senang untuk masukkan ke dalam soalan. Jadi, kamiran dx, square root X minus 1 dx, kita akan gantikan dalam sebutan U, di mana X kuasa 2 tu kita buat ni, yang saya buat tadi, U kuasa 2 tambah 2U tambah 1, square root U du, square root U du. And then seterusnya kita akan darab masuklah square root itu ke dalam. Jadi kita ada beberapa kuasa lah di sini. Seterusnya kita akan kamirkan macam biasa. U 7/2 ikut U kuasa 7/2 over 2 7/2 plus 2 U kuasa 5/4 over 5/4 plus dengan U kuasa 2/3 over 2/3 plus C. Okey, kita akan kamirkan macam biasa. Seterusnya kita akan buat dalam sebutan X lah, di mana 2/7 X tambah 1 kuasa 7/2 tambah dengan 4/5 X tambah 1 kuasa 5/4 tambah dengan 2/3 X tambah 1 kuasa 3/2 plus C. Okey, saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang the definite of area as a limit, iaitu sigma notation. Sigma notation ini, M and N are called the lower and upper limits of summation. K is called the index of summation. Maksudnya, ini adalah properties formula untuk sigma notation. N yang di atas tu dipanggil subinterval atau dikenali sebagai rectangular boxes. Kemudian curve yang bawah N yang tajam tu itu adalah at area. At area ni fungsi dia to find the area under the curve. K equal to M. K itu seperti contoh, K start from 4 hingga 8 dan ianya akan berakhir dengan satu nombor yang tertentu, iaitu nombor bulat. Seperti contoh yang terpapar, ini adalah contoh-contoh untuk sigma notation. K sama dengan 4 dan dia akan berakhir dengan nombor 8 yang di atas. Ini adalah contoh-contoh untuk mencari jawapan untuk mencari K. K kuasa 3 sama dengan 4 kuasa 3 tambah 5 kuasa 3 tambah 6 kuasa 3 tambah 7 kuasa 3 tambah 8 kuasa 3. Dan dia memang akan berakhir dengan 8 kerana limit dia maksimum ialah 8. Yang lain-lain yang di bawah tu itu pun adalah contoh-contoh untuk sigma notation ni juga. Kemudian saya akan pergi kepada teorem. Ini adalah contoh-contoh teorem. K untuk yang A, K sama dengan 1 dan atas dia N. Yang ini adalah K yang tiada kuasa. Seperti yang kalau B dengan C, B kuasa 2, K kuasa 2. Kalau yang C, K kuasa 3. Kalau yang A tu tak ada kuasa, dia seorang-seorang. Maksudnya N kurungan N tambah 1/2 itu adalah bentuk untuk K yang tiada kuasa, K sahaja. K itu adalah indeks dia. Contoh yang B pula, K kuasa 2, itu adalah contoh kembangan dia untuk formula untuk cari jawapan. Contohnya N dalam kurungan N tambah 1 dalam kurungan 2N tambah 1 per 6. Itu darab untuk K kuasa 2. Kalau K kuasa 3 pula, itu adalah kembangan dia dalam satu kurungan besar dan dia akan dikuasakan dengan 2. Sum of theorem ni sangat-sangat berguna untuk sigma notation. Very useful general sigma notation untuk K kuasa 2 dan K kuasa 3. Seterusnya saya akan beralih kepada definition of area. Definite of area ni kita kena kira manual.
formula di bawah tu adalah formula untuk mendapatkan luas graf, area under a curve. Seperti contoh ni, slide yang seterusnya ni, formula dia adalah fx star tu darab x. Fx star darab x ni adalah formula untuk x. B tolak A per dengan N. B tolak A tu adalah selang untuk A dan B. Seperti gambar yang terpapar. X1, X2, Xn tolak 1. So, dia punya jalan kira dia star X sama dengan B tolak A per 6. Kalau yang sebelah tu, dia untuk cari area yang dalam bar tu. Cara dia X star 1, X star 2 dan seterusnya. Jadi kalau dah masuk dalam formula, F dalam kurungan X star 1 darab dengan X. Kemudian yang seterusnya, F star 2. A itu adalah area, sama dengan area Rn. Untuk cari area under a curve, itu adalah contoh cara jalan kerja dia lah. Okey, yang seterusnya, ini adalah contoh definition with S as the right endpoint of its subinterval to find the area between the graph of fx. Dia nak cari x dengan interval 0, 1. Ini cara-cara dia. A sama dengan limit dia limit dia adalah n infinity 1 per n3 dalam kurungan n kurungan kecil n tambah 1 2n tambah 1, darabkan dia per dengan n. Kemudian dapat jawapan 1 per m, limit dia positif infinity dalam kurungan n dalam kurungan kecil n tambah 1 2n tambah 1, darabkan dia per dengan n kuasa 3. So seterusnya 1 per dan 6, limit dia juga n positif infinity dalam kurungan n per n darab n tambah 1 per n darab 2n tambah 1 per n. 1 per 6, limit n infinity, dapat jawapan 1 dalam kurungan 1 tambah 1 per 6 darab 1 per n darab dengan 2 tambah 1 per n. Dia masukkan dalam seperti dalam formula tu, dapat jawapan 1 per 6 dalam kurungan 2, dan jawapan yang terakhir adalah 1 per 3. Seterusnya teorem. Ini adalah contoh-contoh teorem. Limit n positif infinity 1 per n itu ada properties dan sama dengan 1. Yang B properties dia untuk cari K sama dengan 1 per 2. Yang C K kuasa 2 1 per 3. Dan yang D untuk cari K kuasa 3 sama dengan 1 per 4. Kemudian kita beralih kepada yang terakhir untuk tajuk ni, iaitu net sign idea. Net sign idea ni dia boleh kategorikan juga, dia boleh buat juga untuk cari total area. Contohnya, kalau untuk cari net sign idea A1 yang atas paksi X, A1 tambah A3 tolak dengan paksi X yang bawah A2. Itu adalah untuk cari net sign idea. Untuk cari total area, kita kena kira luas atas paksi X. Contohnya, yang pink atas tu A1 dan A3 darabkan, tolakkan dengan A2 yang bawah paksi X. Kalau A2 yang bawah tu adalah nilai negatif, kita kena positifkan dia. Maksudnya A1 tambah A2 tambah A3. So dapat jawapan total area untuk semua tu. Itu untuk cari total area. Yang negatif jadikan dia positif. Dan untuk cari luas tu, A1 tolak A1 dengan A3 tu darab, lepas tu tolak luas di bawah iaitu A2. Seperti yang dalam formula tu. AB yang atas tu, area yang atas darabkan, tolakkan dengan area yang bawah. Kita akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu the definite integral. Pertama sekali, kita rujuk pada bahagian di bawah itu. Berikut merupakan formula asas bagi integral, iaitu A sama dengan integrate AB fx dx, di mana
besar merujuk kepada luas, A kecil ekor bawah dan B kecil adalah ekor atas bagi sesuatu integral tersebut. Di atas itu pula untuk A, sekiranya nilai ekor di bawah dan di atas integral adalah sama nilai, kita akan letakkan persamaan integral tersebut dengan kosong. Bagi B, jika nilai ekor bawah lebih besar daripada ekor di bahagian atas, maka kita kena ubah kedudukan kedua-dua ekor tersebut dengan meletakkan nilai yang lebih besar di bahagian atas dan kecil di bahagian bawah. Bila kita sudah tukar kedudukan kedua-dua ekor tersebut, kemudian letakkan negatif di hadapan integral dan menjadi negatif integral A B fx dx. Seterusnya, ini ialah sifat-sifat lain integral. Untuk yang A itu, sekiranya dalam persamaan integral tersebut nilai konstansi, kita kena letakkan C itu di luar integral dan selepas itu hanya menyelesaikan persamaan di dalam integral sahaja dan akhirnya baru kita masukkan nilai C itu ke dalam nilai integral yang kita dah dapatkan tu. Selepas itu baru kita dapatkan jawapan keseluruhan. Untuk A dengan B tu, mereka adalah sama sahaja, kecuali operasi sahaja yang berbeza. Di sini kita akan diberi dua persamaan yang berbeza, iaitu fx dengan gx. Untuk memudahkan kita mengira, pertama sekali kita kena pisahkan persamaan tersebut kepada integral masing-masing, sama seperti yang anda lihat dalam paparan ini. Yang di bawah itu pula, formula ini akan digunakan sekiranya antara kedua-dua titik ekor bawah dan ekor atas integral tersebut mempunyai satu titik lain. Jadi maksudnya kita kena kira sekali ataupun perlu melalui titik tersebut untuk mendapatkan nilai luas yang sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan contoh salah satu penggunaan formula ini. Di sini saya kepilkan dua contoh asas untuk menyelesaikan integral. Rujuk kepada contoh 1. Soalan ini beri integrat 02 x tolak 1 dx. Pertama sekali, kita kena integrat x tolak 1 dan akan dapatkan x kuasa 2 per 2 tolak 1x. Selepas itu, tulis sepenuhnya persamaan yang kita dapat dengan meletakkan nilai ekor bawah dan ekor atas di bahagian kanan seperti contoh itu. Selepas itu, masukkan nilai kedua-dua ekor tersebut di mana ekor atas dimasukkan ke dalam x dan ditolak dengan nilai x ekor bawah dan akhirnya kita akan dapat jawapan iaitu kosong. Contoh 2 ini sama dengan jalan pengiraan contoh 1 itu tadi dan jawapan akhirnya ialah 3 per 2. Bagi contoh 3 ini pula, ini yang saya beritahu formula yang tadi tu, dia pakai formula ni. Kita diberi piecewise function, iaitu soalan beri kita dua persamaan berbeza. Persamaan pertama x kuasa 2 di mana x lebih kecil daripada 2 dan persamaan kedua 3x tolak 2 di mana x lebih besar ataupun sama dengan 2. Untuk pengetahuan semua, soalan ini mempunyai 3 titik tengah di antara nilai ekor bawah kosong dengan nilai ekor atas 3, iaitu nilai 2. Untuk menyelesaikan ini, kita kena melimpas nilai 2 untuk sampai ke 3 dengan menulis formula integrat 02 fx dx tambah integrat 23 fx dx. Lepas itu, pilih persamaan yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam integral tersebut. Akhirnya kita akan dapat jawapan iaitu 49 per 6. Saya akan teruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya. Hari ini saya akan terangkan the mean value theorem. Di sini dia menyatakan if f is continuous on a closed interval AB, then there is at least one point x in AB such that formula di bawah bagi the mean value theorem. Melalui mean value theorem, kita nak cari apa? Kita nak cari nilai x. Okey, sebelah kiri kita dekat formula ni kita akan solvekan. Sama juga dengan sebelah kanan, di mana sebelah kanan ni kita akan dapat cari nilai x itu. Okey. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, first contoh ni soalan menyatakan sin function diberikan di mana fx sama dengan x kuasa 2 dan diberikan juga selang 1, 4 iaitu AB. Di mana A itu adalah 1, B itu adalah 4. Okey, first kita selesaikan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Apabila kita selesaikan sebelah kanan, kita akan dapati hasil dia 3x kuasa 2. So, 3x kuasa 2 tu sama dengan yang sebelah kiri. Di mana sebelah kiri tu bila kita dapatkan, dia adalah nilai 21. Okey. So, daripada 3x kuasa 2 sama dengan 21. So, x kuasa 2 sama dengan 7. Di mana 21 itu dibahagikan dengan 3. Dan x akan dapat nilai tambah tolak square root of 7. Square root of 7. Untuk formula ni, kita akan tengok contoh lah terus. Sebab kita akan faham kalau kita tengok contoh. Okey, di mana kita nak selesaikan soalan di bawah dengan integrate function yang diberikan. Okey,
kita integrate function yang diberikan yang sini, iaitu T kuasa 3, function dia T kuasa 3. So kita integrate, kita akan dapat T kuasa 4 per 4, dan kita masukkan lower limit dengan upper limit dia, which is X as a upper dan 1 adalah lower limit dia. Bila kita differentiate untuk jawapan tersebut tadi, kita akan dapati X kuasa 4 per 4 tolak 1 per 4. Dan bila kita differentiate, kita akan dapatlah, kita masukkan nilai, maksudnya kita masukkan nilai 4 X kuasa 3 per 4 tolak dengan kosong. Kan, betul kan? Tolak dengan kosong. So, kita akan dapat hasilnya X kuasa 3. So, ni dah ada jawapan dia X kuasa 3 apabila kita masukkan formula yang saya cakap tadi. Okey, untuk soalan ni, ini adalah cara kita gunakan formula tadi untuk selesaikan soalan yang dinyatakan di atas. Okey.